Okey, Assalamualaikum. Sekarang cikgu akan explain prinsipal akauntan tingkatan 4, 1.5 entiti perniagaan. Baik, untuk chapter ni dia hanya membandingkan 4 benda ni. Mendirikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad dengan koperasi. Okey, dari aspek apa? Okey, pertama pemilikan. Bila mendirikan tunggal ni, dia seorang lah, dimiliki oleh seorang pemilik. Sebab tu dia tunggal. Maksudnya biasanya kedai runcit. Kalau kedai runcit, kita tahu kedai runcit uncle tu. So, seorang tu je. Ini biasanya kedai-kedai yang turun-temurun lah daripada seorang. Mungkin moyang, pergi ke nenek, pergi ke parents, pergi ke anak beranak, and then ke cucu macam tu. Okey, perkongsian. Dia perkongsian biasa ni dimiliki oleh 2 hingga 20 orang perkongsi. Kalau profesional, 2 hingga 50 orang perkongsi. Okey, maksudnya dia berkongsi. Dia bukan bekerja seorang, tapi dia bekerja minimum 2 orang hingga 20 ataupun 2 hingga 50 orang. Okey, syarikat berhad. Ada 2, syarikat senyam berhad. Ini biasanya kita akan nampaklah SDN BHT ni ialah senyam berhad, iaitu 2 hingga 50 orang pemegang saham. Dan syarikat awam berhad, kalau di BHT sahaja, maksudnya dia syarikat awam berhad, dia 2 hingga tiada maksimum sebab dia awam. So, semua orang boleh jadi pemegang saham untuk syarikat. Dan koperasi dia mesti start dia 50 orang hingga tiada had maksimum jumlah anggota. So tak ada apa-apalah situ. Koperasi ni atau kata nama lain dia kelab. Okey, so kalau awak perasan kat sini dia guna nama yang berlainan. Okey, milikan tunggal dia panggil pemilik. Perkongsian dipanggil pekongsi. Syarikat berhad dipanggil pemegang saham. Koperasi dipanggil anggota. Okey. Boleh beza. Alright, next sumber modal. Okey, bila mendirikan tunggal, siapa yang akan keluarkan modal? Pemilik tu sendiri. So, disumbangkan oleh pemilik perniagaan tu sendiri. Okay, kalau perkongsian, kita akan berkongsilah dengan perkongsi-perkongsi yang lain. Okay, syarikat berhad, modal dikumpulkan daripada pemegang saham melalui terbitan saham dan langganan saham. Okey, untuk saham ni dia ada 2 jenis. Terbitan dengan langganan. Yang ni korang akan belajar dalam form 5 nanti. Okey, koperasi modal dikumpul daripada anggota melalui penerimaan yuran masuk dan jualan saham. Okay, so ini beza modal dia. Maksudnya dari mana dia orang dapat modal. Okay, next tanggungan liability. Okay, mendirikan tunggal dengan perkongsian ni sama. Dia menanggung liability yang tidak terhad. Okay, baik. Menanggung liability yang tidak terhad ni maksudnya macam mana? Okay, kalau tengok situ, cikgu ada explain sikit. Harta benda peribadi pemilik atau perkongsi akan digunakan untuk menjelaskan hutang. Okay, contoh, bila pembubaran ni hutang semasa pembubaran ni maksudnya dia nak bubarkan lah, nak tutup. Sama ada mendirikan tunggal punya bisnes ataupun bisnes perkongsian ni dia nak tutup, jadi ada hutang-hutang yang dia kena langsaikan. Okey, contoh. Hutang ada 10,000 tapi duit cash dalam perniagaan ada 8,000 je. Okay, jadi dia ambil duit cash 8,000, dia akan bayar hutang. Jadi ada baki lagi 2,000. Mana nak dapat 2,000, dia akan ambil duit peribadi. Itu maksudnya liability tidak terhad. Liability ni kata nama yang senang kita faham, dia ialah tanggungan. Okay, nak tanggung benda tu tak terhad. Jadi dia boleh pergi ke aset kita sendiri. Contohnya kedai runcit, kalau dia tutup kedai dia, dia jual semua barang dia, dia bayar hutang tapi tak cukup. So, untuk melasaikan hutang dia, pemilik dia boleh jual harta benda dia. Dia jual sofa ke, dia jual TV ke untuk dapatkan duit bayar hutang bisnes dia. Okay, itu maksudnya liability tak terhad. Okay, berbeza dengan syarikat berhad yang koperasi, dia liability dia terhad setakat sumbangan modal yang dilaburkan. Okay, contoh, awak melabur sebanyak 1,000 dekat satu syarikat ni. Lepas tu syarikat tu rugi. Awak hanya rugi 1,000 tu sahaja. Maksudnya kita tak ada untung lah, kita main saham. Macam tu, kalau orang katakan, lama aku rugi, aku tak ada untung. Maknanya tak dapat apa-apa. Yang 1,000 tu burn macam tu je. So kiranya 1,000 tu je. Dia tak akan tiba-tiba syarikat tu kata, sila melabur lagi, saya nak bayar hutang. Tak ada. Dia takkan macam tu. So dia liability dia terhad setakat yang kita
bagi modal tu sahaja. Saham tu. Kita melabur saham tu. Right, next, undang-undang. Okey, ni nak tak nak kena hafal. Milikan tunggal dia jatuh kepada Akta Pendaftaran Perniagaan, perkongsian di Akta Perkongsian 1961, syarikat di Akta Syarikat 1965, koperasi di Akta Koperasi 1993. So ni kena hafal lah. Right, next, keuntungan dan kerugian. Okey, milikan tunggal disebabkan dia seorang, so kalau dia untung, dia menikmati dia seorang lah. Kalau dia rugi, dia kena tanggung seorang-seorang. Okay, perkongsian, kalau dia untung atau rugi, dia kena bahagi sesama perkongsi. Contoh, kalau awak buka berdua dengan kawan awak, tapi awak tak buat perjanjian, so dia akan jatuh dalam akta perkongsian ni, bermaksud untung atau rugi dibahagi sama rata. Okay, kalau awak tak ada perjanjian. Tapi kalau awak ada perjanjian, contohnya buat perjanjian kan, perkongsi A dapat 60%, perkongsi B 40%. So kalau rugi ke untung ke, dia kena divide lah ikut persen yang kita dah buat perjanjian tu. Macam tu. Okay, untuk syarikat berhad pun sama. Keuntungan diagihkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Biasalah kalau kita main saham, kau berapa dividen kau? Biasa orang tanya macam tu. So dia dalam bentuk dividen. Sama juga koperasi. Kalau main saham, untungnya mesti dekat dividen. Okay, next. Aspek pengurusan perniagaan. Siapa yang uruskan ni perniagaan ni? Siapa uruskan bisnes? Kalau milikan tunggal, dia seorang lah. Ataupun dia ada family dia ke, dia ada anak buah dia ke. Itu maksudnya dibantu oleh ahli keluarga ataupun saudara. Okay, perkongsian diuruskan oleh perkongsi yang aktif. Yang aktif kita ada sleeping partner. Sleeping partner consider as partner, perkongsi, tapi dia tak aktif. Sleeping kan, dia tidur. Tapi dia dapat portion. Kalau ada untung, kalau rugi dia kena tanggung juga. Okay, so yang uruskan tu ialah perkongsi aktif. Okay, syarikat berhad diuruskan oleh ahli lembaga pengarah yang dilantik. Sama juga macam koperasi, anggota lembaga koperasi yang dilantik. Okay, faktor pemilihan. Kenapa pilih milikan tunggal? Sebab modal kita nak start tu rendah dan pemilik bebas membuat keputusan. Sebab tu bisnes dia seorang keputusan, tak perlu nak dengar cerita orang lain, semua dia sendiri. So itu lebih kepada kelebihan. Okay, perkongsian dapat menggabungkan modal dan kepakaran. Contohnya bila kita bergabung 2 orang, kau sikit, aku sikit, so modal jadi banyak. Lepas tu contohnya cikgu pandai bahagian accounting, so cikgu boleh account, tapi cikgu tak pandai buat marketing, so cikgu pun berpartner dengan orang marketing. Contoh macam tu. So dia dapat kongsi kepakaran. And then risiko kerugian ditanggung bersama. Kurang-kurangnya bila kita rugi, kita tak tanggung seorang-seorang. Okay, kita akan divide lah dengan perkongsi. Syarikat berhad lagi besar modal dia sebab orang melabur kan, melabur modal tu, saham tu, so modal dia lebih besar dan paling bestnya ialah liability dia terhad. Untuk koperasi, diuruskan dan dikendalikan oleh anggota yang mempunyai objektif yang sama. Okey, bila dia buka kelab, memang contoh kalau nama kelab kan, kelab apa? Kelab Persatuan something kan, mesti ada motif yang sama, ada objektif yang sama. Jadi, yang best ni kita buat kerja untuk objektif yang sama. Kalau syarikat-syarikat lain, yang ni nak macam ni nak macam ni. Bila banyak sangat kepala, banyak sangat idea, dah macam-macam nak buat. Lepas tu jalan tak tahu kan. So kalau koperasi, dia objektif dia sama. So senanglah dia nak bergerak bisnes dia. Okey, lagi samalah berupaya mengumpul modal yang besar. Pun sama macam syarikat berhad tadi sebab dia saham. Okey, itu saja untuk topik ni.